Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke bab 6, tajuk bentuk muka bumi untuk geografi tingkatan 1 bersama saya Cikgu Siti Halimah dari SMK Tun Tua Melaka. Standard pembelajaran pada hari ini adalah menyatakan 4 bentuk muka bumi, menentukan lokasi bentuk-bentuk muka bumi di Malaysia dan menghuraikan kepentingan pelbagai bentuk muka bumi di Malaysia. Apa itu bentuk muka bumi? Bentuk muka bumi itu adalah ciri semula jadilah pada permukaan bumi yang kita nampak melalui mata kasar kita. Okey, terdapat 4 bentuk muka bumi iaitu tanah tinggi, tanah pamah, saliran dan pinggir laut. Tanah tinggi, tanah pamah, saliran dan pinggir laut. Okey, apa itu tanah tinggi? Tanah tinggi merujuk kepada kawasan ketinggian melebihi 180 meter dari aras laut. Ia merangkumi banjaran gunung dan banjaran yang lebih tinggi. Okey, kalau kita tengok banjaran gunung di Malaysia ni adalah terjadi akibat daripada proses lipatan. Sebab kita belajar masa bab 4 hari tu, terjadinya gunung lipat kan daripada proses lipatan. Jadi banjaran gunung di Malaysia ni lebih kepada gunung lipat tua. Okey, banjaran Titiwangsa, kalau banjaran Titiwangsa ni dia terletak dekat semenanjung Malaysia. Dia tinggi di bahagian utara dan semakin rendah ke selatan. Dia duduk di bahagian semenanjung Malaysia. Kita panggil dia tulang belakang kepada semenanjung Malaysia. Dia duduk di bahagian tengah lah. Kalau di Sarawak pula, di bahagian pedalamannya dan di bahagian baratnya, manakala untuk negeri Sabah, di bahagian tengah negeri Sabah, ada juga tanah tinggi. Okey, selalunya tanah tinggi ni mempunyai suhu yang rendah. Contohnya dekat Cameron Highland. Suhu dia 19 darjah Celsius. Sebab dia tinggi, suhu dia kurang lah. Berbanding di Kuala Lumpur ataupun kita di Melaka, suhunya 27 darjah Celsius pada waktu normal lah. Okey, ni contoh banjaran ataupun tanah tinggi yang terdapat di Malaysia. Okey, kita tengok lokasi tanah tinggi di Malaysia. Tanah tinggi di Malaysia ditandakan dengan warna orange tu dan ada garisan banjaran. Banjaran tu yang membentuk gunung lah. Ada gunung. Ditandakan dengan segi tiga. Segi tiga tu adalah gunung-gunung yang terdapat pada banjaran tersebut. Okey, semenanjung Malaysia ada 8 banjaran. Kalau awak tengok dekat petunjuk di bawah tu, banjaran Nakawan, banjaran Kedah Singgora ni, ada Kedah Singgora, kemudian banjaran Bintang, banjaran Keledang, banjaran Titiwangsa. Okey, banjaran Titiwangsa ni yang paling besar sekali, yang paling panjang sekali. Dia nombor 5 ni kan, dia lah menjadi tulang belakang kepada semenanjung Malaysia. Dia menganjur daripada utara ke selatan. Okey, kemudian ada Benom, Tahan dan Pantai Timur. Okey, ini di Sabah. Kalau di Sabah pula, ada banjaran ni bahagian Sabah kan. Kita dah belajar lakaran peta Malaysia ni bahagian Sabah. Okey, ada banjaran Croker yang ni nombor 9 ni banjaran Croker dan ada gunung yang tertinggi di Malaysia iaitu Gunung Kinabalu 4104 meter dari aras laut. Lepas tu kita ada banjaran Terusmadi, Midland dan Bressy. Untuk Sarawak, ni bahagian Sarawak yang besar ni, banjarannya terletak di bahagian pedalaman ni lah, pedalaman ni.
Pedalaman dia nak menghampiri kawasan Kalimantan yang putih ni. Okey, Banjaran Tamak Abu, Pegunungan Iran, Pegunungan Hos, Banjaran Kapuas Hulu dan Banjaran Kelingkang. Okey, ada gunung-gunung lah. Ada gunung-gunung di antara tanah-tanah tinggi ni ditandakan. Di gunung-gunung yang tinggi-tinggi lah, yang popular. Ada gunung-gunung lain ataupun bukit yang lebih rendah. Okey, apa itu tanah pamah pula? Tanah pamah ialah kawasan yang rendah dan ketinggiannya tidak melebihi 180 meter dari aras laut. Tadi banjaran ataupun gunung yang kita panggil dia tanah tinggi mestilah melebihi 180 meter. Tapi tanah pamah pula dia kurang daripada 180 meter. Kebanyakan tanah pamah di Malaysia terletak di lembangan sungai. Sungai, kenapa dia bertakung air? Kerana dia tanah yang rendah lah. Daratan, delta dan kawasan pantai lah, daratan pantai. Okey, contohnya daratan Kelantan, daratan Kedah Perlis, delta Rajang dan delta Segama. Okey, itu contoh tanah rendah. Selalunya tanah rendah ni macam-macam aktiviti ataupun kegiatan ekonomi kita boleh jalankan di kawasan tanah pamah. Okey, kita tengok lokasi tanah pamah Malaysia. Okey, yang ditandakan dengan dot ni adalah kawasan tanah pamah. Okey, yang ada biru macam ni adalah kawasan tanah tinggi tadi kita belajar kan. Okey, berapa banyak kawasan tanah pamah ni? Kita kat Melaka ni ada ke banjaran tanah tinggi? Ada sikit ni. Sebenarnya kita ada dekat Jasin sana kita ada Gunung Ledang yang menganjur ke Melaka sebenarnya. Tapi tak nampak kat sini sebab peta Malaysia ni kecil. Okey. Kita ada delta Kedah Perlis dekat bahagian Kedah sini. Kita panggil dia kita tak panggil delta, kita panggil daratan Kedah Perlis di bahagian bahagian Kedah ni. Okey, kawasan ni adalah kawasan jelapang padi Malaysia. Kenapa kita panggil dia jelapang padi Malaysia? Kerana kawasan tersebut ditanam dengan padi. Okey, kemudian Lembah Kinta. Lembah Kinta kat sini. Betul ke Lembah Kinta ni dekat sini? Ni dekat Perak. Okey, dia adalah kawasan pelumbungan biji timah. Okey, pusat pertempatan, pengangkutan dan perdagangan dulu di kawasan biji timah. Sekarang tak pasti ada lagi ke tidak. Tapi dia terkenal dengan kawasan biji timah. Okey, Lembah Kelang. Lembah Kelang ni Kuala Lumpur sekarang kita panggil. Sekarang kita panggil dia Kuala Lumpur. Okey, pusat pentadbiran. Ni yang dalam petunjuk ni sebenarnya dia punya kepentingan ataupun fungsinya. Tapi kita nak tahu di manakah kawasan dataran ataupun tanah pamah Malaysia. Ni dekat KL ni. Lepas tu dekat Johor, ada kawasan Johor luas dia punya datarannya. Ada dataran Sungai Pahang. Ni kawasan sungai. Okay, ada dataran Endau Rompin juga. Kawasan ada kawasan Tasik kat kawasan sini. Lepas tu sini dataran Pantai Timur, walaupun dia sempit tapi masih lagi dia tanah pamah. Okey, dataran Kelantan juga ada kegiatan pertanian padi dan juga tembakau. Okey, kalau dekat Sabah, kawasan Sabah ni, di tepi-tepi pantai ni semua dataran lah. Dia sebab apa? Sebab dia punya tanah tinggi dia bahagian tengah. Yang ni bahagian pedalaman dia. Jadi ni semua dataran yang kita ataupun penduduk Malaysia boleh jalankan pelbagai kegiatan ekonomi. Okey, seterusnya kita tengok ataupun kita kenali tentang pinggir laut. Apa itu pinggir laut? Okey, Malaysia mempunyai pinggir laut yang panjang. Kenapa Malaysia ni mempunyai pinggir laut yang panjang? Kerana kita ni dikelilingi oleh laut.
Ada negara yang tak ada laut, tapi kita ni dikelilingi oleh laut. Negara kita dikelilingi oleh laut. Okey, 4,800 kilometer panjang pinggir laut di Malaysia. Okey, kita dikelilingi oleh laut. Hari tu dah belajar Laut Cina Selatan. Lepas tu kita ada Laut Sulu di bahagian Sabah. Lepas tu kita ada Laut Sulawesi. Kemudian kita ada Selat Melaka, Selat Tebrau. Yang itu dah belajar pada kelas lepas. Okey, terdapat pelbagai bentuk muka bumi pinggir laut ni. Banyak bentuknya. Pulau, teluk, tanjung, lagoon. Lagi apa lagi? Mungkin ada batu tunggul, mungkin ada batu sisa, mungkin ada gerbang laut, tanah tinggi. Sebelah lepas ni kita tengok satu persatu. Okey, di pinggir pantai terdapat ciri fizikal seperti pantai, tanjung, teluk, gerbang laut, batu tunggul dan batu sisa. Okey, ni contoh pinggir laut. Walaupun dia pulau dekat sini, walaupun dia pulau, tapi tepi-tepi ni sebab dia dikelilingi oleh laut, kita panggil dia kawasan pinggir laut. Ni pinggir laut yang cantik ni. Dekat mana ni kawasan pinggir laut yang cantik ni? Kita banyak pantai atau pinggir laut yang cantik. Okey, seterusnya, ini adalah bentuk muka bumi di kawasan pinggir laut. Okey, kita fokus dekat gambar yang tengah ni dulu. Gambar tengah ni. Okey, gambar tengah ni adalah beberapa bentuk muka bumi semula jadi yang terjadi dekat kawasan pinggir laut. Kenapa dia terjadi? Mungkin sebab proses hakisan. Sebab ombak dia yang laju atau ombak yang menghempas pantai ni menyebabkanlah bahagian-bahagian pinggir laut tu terhakis atau mungkin dia membentuk permukaan yang baru dan sebagainya. Okey, dekat pinggir laut ada gua. Macam mana gua ni boleh terjadi? Ada gerbang semula jadi, ada batu tunggul, ada tunggul sisa, ada teluk, ada tanjung, ada ni apa ni? Teluk, ni tanjung lah. Okey, kemudian ada tebing tinggi. Okey, kita tengok ni satu persatu ni. Okey, yang ini adalah kawasan gua di pinggir laut. Boleh masuk dalam ni tengok. Okey, kenapa dia terjadi? Kerana mungkin daripada proses hakisan air laut lah. Mungkin dia punya struktur batuan lembut dia tu struktur batuan lembut dia tu orang panggil macam mana struktur batuan lembut dia tu mungkin jatuh ataupun terhakis. Tapi yang tinggal tu struktur batuan kasar. Sama juga sebenarnya daripada gua ni lah dia hakis lagi dia menjadi gerbang laut ni. Kalau tak ada gua je tapi dihakis oleh ombak ataupun tiupan angin daripada laut terhakis dan membentuk gerbang laut. Sebab apa gerbang? Sebab dia boleh tembus ke sebelah sana. Yang ni tak boleh tembus. Yang ni boleh tembus. Lepas tu daripada gerbang ni pula yang atas ni gugur atau jatuh. Dia terhakis lagi, dia akan membentuk sini pula, membentuk batu tunggul ni, Lepas tu terhakis lagi batu tunggul ni, dia akan membentuk tunggul sisa kecil lagi. Ni besar. Ni jadi kecil lagi. Okey, kemudian ada tanjung. Tanjung tu ni tanjung ni. Kenapa kita panggil dia tanjung? Sebab ada laluan air pula kat tepi ni. Yang ini dia tak terhakis. Dia membentuk satu daratan yang panjang. Okey, kemudian teluk. Dia berada di dalam. Ni teluk. Yang ni. Ni teluk. Yang ni tanjung. Dia tak terhakis dengan air laut. Sebab ni struktur batuan kasar. Okey, yang ini dia membentuk teluk. Selalu kawasan teluk ni tempat orang berkelah ke sebab air dia tenang.
Okey, kemudian ada yang ni tebing tinggi, yang ni lah contoh tebing tinggi. Makin lama dia akan terhakis, dia ada lubang ni. Lubang gua kat sini, lepas tu bila terhakis lagi dia membentuk ni dan sebagainya. Okey, ni contoh bentuk muka bumi pinggir laut. Okey, seterusnya kita tengok saliran. Saliran ni merujuk pada sungai dan tasik. Tadi pinggir laut, bahagian pantai. Saliran sungai dan tasik. Ada sungai yang menyambung ke laut. Tapi yang ini kita merujuk pada sungai dan tasik. Okey, umumnya sungai dekat Malaysia ni pendek je. Bukanlah pendek sangat pun. Panjang kalau ikutkan peta kita. Sungai Pahang Sungai Rejang paling panjang, Sungai Pahang paling panjang di semenanjung Malaysia. Panjang sebenarnya, tapi kalau dikira berdasarkan sungai-sungai lain pendek, beraliran deras dan berliku-liku. Terdapat juga tasik semerjadi dan tasik buatan manusia. Tasik semerjadi itu terbentuk dengan sendirinya. Tasik buatan tu yang kita buatlah, membentuk tasik buatan. Okey, ni contoh. Ni berliku kan sungai ni. Ni kenapa sungai ni macam ni, berliku macam ni. Kenapa dia tak dari sini terus ke sini? Dia mungkin akan ni mungkin. Sebab apa? Dia tengoklah air ni deras ke atau tidak. Kalau dia deras ni, dia boleh terhakis, boleh ni jadi sungai. Nanti dalam bab 7 kita belajar tentang sungai. Cara proses pembentukan sungai. Ni sungai, ni tasik. Ni tasik dekat tasik semerjadi. Tasik Chini. Ni tasik Bera. Tasik di Pahang. Okey, kita tengok lokasi sungai dan tasik di Malaysia. Ditandakan sungai ni macam ni, warna ni. Okey, tasik ni, ni kita ada ni, tasik 1, tasik 2. Ni tasik semula jadi. Tasik ni besar. Tasik semula jadi ni banyak ikan dalam ni. Sebagai tempat dia aktiviti perikanan. Okey, banyak sungai ni. Sungai Kedah, Sungai Muda, Sungai Perak, Sungai Kinta, Bernam, Kelang, Muar, Johor. Sampai Sungai Kelantan. Pergi pula Sungai Batang Lupa. Sungai Rajang, Sungai Baram, Sungai Limbang, Sungai Padas, Sugut, Labuk, Kinabatangan, Sungai Segama. Yang ini dalam buku teks awak, muka surat 66 hingga muka surat 67 ditandakan dekat buku teks tu, awak boleh tengoklah. Okey, kemudian kita ada tasik sebenarnya dekat sini, dekat Terengganu kita ada satu tasik kat sini. Terbentuk daripada ni tasik buatan, sebabnya tasik daripada empangan hidroelektrik. Tasik buatan, tasik kenyir, kita panggil dia sebagai tasik kenyir. Okey, diempangkan sebab sebab kita ada sungai kat situ, sungai yang deras. Kita nak dapatkan kuasa elektrik, macam mana kita nak kumpulkan, kita jana hidro menggunakan air lah, elektrik yang menggunakan air. Jadi ada tasik-tasik yang terbentuk sebagai tasik buatan jugalah. Ni dekat kawasan Banjaran Titiwangsa ni, dia punya sungai ni memang mengalir deras. Ada beberapa sungai kat sini yang mengalir deras. Okey, ni pun ada Sungai Kinabatangan. Kalau dekat Sabah ni dia macam-macam aktiviti jugalah. Dia sebagai untuk pengangkutan pun ada, masih lagi menaiki sampan atau bot untuk ke kawasan yang lain. Okey, kita tengok kepentingan. Kepentingan pelbagai BBM. BBM tu apa? Bentuk muka bumi.
Okey, kalau tanah tinggi tadi 180 meter, jadi mesti orang suka pergi, sejuk nyaman kan. Jadi dia sebagai pusat pelancongan. Kawasan tadahan air. Ni kawasan tadahan air sebab kawasan tanah tinggi ni dia menjadi menjadi kawasan untuk tadahan air hujan di kawasan-kawasan tinggi ni. Jadi kat sinilah kita buat jana kuasa hidroelektrik. Sumber kayu balak. Tanah tinggi ada balak, pokok-pokok balak yang besar. Jadi dia menjadi sumber kayu balak jugalah. Kemudian kawasan pertanian, tapi bukanlah pertanian yang biasa, pertanian hawa sederhana. Contohnya pertanian buah-buahan dekat Cameron Highlands, sayur bunga tu adalah kita panggil kawasan pertanian hawa sederhana. Okey, Tanah Pama apa kegiatan ataupun kepentingannya? Kawasan pertanian, banyak pertanian boleh dijalankan di kawasan Tanah Pama. Padi, lagi pokok getah, mungkin pokok kelapa sawit, mungkin sayur-sayur dan sebagainya boleh ditanam di kawasan Tanah Pama. Kawasan pelombongan, biji timah menjadi kawasan pelombongan, mungkin kawasan pelombongan bauksit, mungkin kawasan pelombongan macam-macam. Kawasan pelombongan terdapat di kawasan Tanah Pama. Tapak pertempatan, awak tinggal di mana di kawasan Tanah Pamah juga. Ada yang tinggal di kawasan tanah tinggi tapi dia lebih kita lebih memilih untuk tinggal di kawasan Tanah Pamah. Okey, kawasan perindustrian, industri, lepas tu jaringan pengangkutan dan perhubungan, jalan raya, jalan kereta api dan sebagainya dibuat di kawasan Tanah Pamah. Ada di kawasan tanah tinggi tapi dia membentuk jaringan. Jaringan tu banyaklah. Pengangkutan dan perhubungan di kawasan tersebut. Okey, pinggir laut, apa kepentingannya sebagai tapak pelabuhan? Sebab pinggir laut kalau dia tu berteluk, maknanya airnya tenang, tak ada ombak yang besar dan sebagainya, sesuai untuk tapak pelabuhan. Kawasan perikanan, kawasan pelancongan untuk berkelah dan sebagainya. Pelombongan, tapi bukan pelombongan yang dekat sini, pelombongan petroleum dan gas asli. Okey, saliran ataupun sungai ini menjadi sempadan negeri dan negara. Okey, kalau kita tengok Sungai Golok. Sungai Golok di mana? Di Thailand sana. Dia menjadi sempadan antara Thailand dengan bahagian Kelantan. Sungai Golok kita panggil. Dia menjadi sempadan. Jadi melepasi sungai tu, dia dah pergi negara lain. Okey, menjadi sempadan negeri. Contoh kat Melaka lah. Kita tengok ada sungai Linggi. Linggi tu sempadan negeri Melaka dengan negeri Sembilan. Ada sungai Bernam, sempadan negeri Selangor dengan Perak dan sebagainya. Okey, kawasan perikanan, kerana ini adalah kawasan sungai, jadi banyak ikan. Boleh menjadi kawasan peternakan ikan di sungai. Juga menjadi kawasan untuk bukan setakat peternakan tetapi untuk aktiviti perikanan. Okey, jaringan pengangkutan dan perhubungan juga menggunakan sungai ni. Masih ada bot, sampan, apa lagi yang boleh dilalui, masih melalui jaringan pengangkutan tersebut. Kemudian empangan hidroelektrik, saliran sungai itu adalah juga kawasan empangan hidroelektrik. Itu adalah kepentingannya. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi dalam kelas akan datang. Bye.